Nah, pergi cari ke apa? Pergi cari air nak minum. Letih, jalan lama ni letih. Cari air. Tu cari air Kuala Kausar. Tadi ada cerita Kuala Kausar. Air Kuala Kausar ni 4 segi. Lebar dia dengan panjang dia 4 segi. 4 segi perjalanannya sebulan. Lebar dia sebulan, luas dia sebulan, panjang dia sebulan. Maknanya Kuala Kausar Nabi ni 4 segi. Lepas tu air dia tu lagu mana? Air dia tu putih, bersih. Bekas dia tu, bekas Kuala Kausar tu perak putih, bersih. Cedok dia, gayu dia seperti bintang di langit. Banyak, tak habis nak bilang. Seperti bintang di langit. Umat Nabi kita boleh minum neraka. Nah, umat Nabi kita hak berimeh ni boleh minum semua. Hak masuk neraka pun boleh minum. Tak lapar, tak dahaga selama-lama hak masuk neraka umat Nabi kita. Kalau hak masuk surga pun boleh minum 2 kali. Belum nak lakah titik sirap sekali, bawa lepas lakah titik sirap, boleh minum pula sekali. 2 kali boleh minum. Lepas pada minum Kuala Kausar, mandi. Belum nak surga tu dia mandi. Sebab semasa pada masyar, semasa nak lakah titik sirap, podi kita hak tular ni. Podi hak tular, tak berubah lagi. Dah podi hak tular ni. Kita mati rupa halu, ya podi halu. Kita mati rupa tua, ya podi tua. Kita mati rupa orang dewasa, ya rupa orang dewasa. Kita mati umur 40, ya semacam umur 40, podi kita hak tular ni. Kita pakai rupa biak tular ni. Cuma kekuatan yang mengikut amalan. Lepas pada tu lah, lepas pada minum, lepas pada mandi, menyelam mandi dalam sungai, namanya Sungai Al-Hayat. Mandi dalam tu baru berubah. Barulah tubuh kita ni hak hitam jadi putih, hak bodoh jadi comel, hak kecil jadi besar. Nah, hak kecut jadi terik. Tu hak kecut, hak umur 60-70 mati, hak umur 100 mati, 80 kulit kecut. Dia mandi dalam Sungai Al-Hayat, terik lebih kulit. Yang seperti Nabi Yusuf, comel seperti Siti Zulaikha. Lepas tu besar kecil seperti temaga Nabi Adam. Asal kejadian Adam. Nepul hasta, nepul kaki. Besar 7 hasta, lebar 7 hasta, tinggi nepul hasta. Tu orang yang masuk surga besar. Supaya Tuhan nak beri rasa nikmat surga sepuas-puas. Kalau makan sedap, minum sedap, boleh bini banyak. Dalam surga ni boleh bini banyak. So, sehari-sehari 70 orang nikah. Hak nak jadi bini kita 70 orang. Sedap buat kerja 70 orang sehari. Sehari 70, sehari 70. Hak tu hak nikah. Hak tak ada nikah, hak tu hadiah anak bidadari tu tak tahu beribu tu. Hak jadi bunik kita tu, jadi bunik kita. Hak ni hak jadi permaisuri, jadi isteri kita. Jadi permaisuri, jadi bini raja tu 70 orang sehari. 70 orang sehari. Tu nikmat ahli syurga tahu. Seorang sedap seperti seorang Nabi Daud, perangai seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu semua ahli syurga. Perangai seperti Nabi kita, seorang seperti Nabi Daud, jangok seperti Nabi Yusuf, temaga besar seperti Nabi Adam. Sempurna, lengkap masuk surga ni sempurna. Tak ada tempat nak tiba. Comel belakang, kena belakang. Tu dia. Setelah begitu maka beruntung ia. Ia orang hak yang pahit, beruntung ia yang pahit. Orang hak lepas untung lah. Tak ada kena ujian dan ujian sultan, ujian terakhir lakah titik sirap. Kalau berjaya lakah titik sirap, tak ada lah ujian. Terima balasan, terima kebaikan selama-lamanya. Dan ada yang jatuh, ada juga hak jalan di atas titik sirap tu jatuh dalam neraka Jahannam. Mulut neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni lagu mana? Hak paling ingin seksa neraka Jahannam. Neraka hak atas kali. Neraka Jahannam. Tu neraka Jahannam ada apa seksa dia? Neraka Jahannam ni ada ular kala. Duk tunggu nak tik, duk ngangong mulut lebar. Ular kala duk ngangong mulut lebar. Lepas tu neraka Jahannam ni ada api duk nyala. Api duk nyala. Api menyala-nyala. Lepas tu ada ular kala duk tunggu nak tik. Pas ular kala dia tak mati, dia duk dalam neraka. Dia tak mampu, dia kena bakar di api. Bagian tu ada orang tanya. Lah no ustaz lah, no apa? Ular dah kalau neraka tak mampu, dia api banyak dia tu. Ular kala dia tak mati, dia tak mampu. Ular kala hak tewak dalam neraka tu
kejadian dia di neraka dah. Dia tak panah api dia. Semua Malik Zabaniyah dia masuk neraka, api neraka lari. Malik Zabaniyah tu bekai tak bekai dia tengok api tu api lari. Api tersepok api. Malik Zabaniyah. Malaikat hok tunggu pintu neraka tu dia guling tengok ke api lari. Api nak makan api lari. Api takut kepada Malik Zabaniyah. Kemudian kalau orang masuk neraka ke, maka celaka ia yang jatuh. Kalau hak jatuh tu hak tulah celaka, habis celaka. Tu. Tak guna lalu lah. Sesat selalu dah. Sesat lalu. Habis sesat, habis celaka. Apabila kena masuk dapat putus kena masuk dalam neraka. Kena tu ketik boleh ular kalau sungai, sekali dia ketik, sekali dia sengat 40 tahun. Dua apa? Tu dia 20 dua ke apa? 40 musim makna 20 tahun. 20 tahun. Sekali ular ketik tu. Sekali kalau ketik sakit, tak hilang sakit. 20 tahun. 40 musim 20 tahun. Tu dia. Lagu itulah kena seksa. Tak tahan daripada sengat, tak tahan daripada sengat oleh ular kana, diketik oleh ular kana, lari masuk dalam api. Tak tahan daripada api, lari masuk dalam ular kana. Lagu tu. Orang beriman so api neraka tak akan hati dia. Hati dia tu ada iman. Cahaya iman ada, api neraka tak akan tu di hati dia. Kalau orang kafir, orang munafik, orang murtad, api berlaku. Dalam perut ni api penuh. Api dia nyala sampai ke dalam, sampai ke rumah le tekak ada api, le dada ada api, le perut ada api. Itu dia. Orang beriman ni sebelah dalam tak ada api. Sebab sebelah dalam ni ada iman. Tu walaupun masuk neraka, cahaya iman itu boleh memadamkan cahaya api, boleh memapuk cahaya api. Api tak akal. Sebelah dalam api tak akal. Le perut api tak akal. Sebab apa? Sebab orang beriman ni boleh minum air kuala kausar. Air kuala kausar daripada masyarakat. Walaupun dia masuk neraka, tapi tak wasa dahaga orang beriman. Tak wasa dahaga, lepas tu api neraka tak akal. Sebelah dalam dia. Tu kelebihan ada iman tu satu tu. Tapi cebulihnya tak sah masuk mula lah. Bisa ada iman, ada amalan yang soleh, ada keikhlasan, ada takwa kepada Allah, barulah berjaya. Tak kena setuh pula di awal-awal lagi. Dan mula-mula yang lalu itu, orang yang mula-mula lakah titik sirat ni siapa? Ialah segala rasul. Semua buat rasul. Dan sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi kita, boleh lakah dulu, boleh lalu titik sirat dulu lagi. Lepas pada tu, dan tiap-tiap daripada seorang rasul itu berdoa ia dengan kata seorang rasul, Rabbi salim salim. Ya Allah, artinya hai Tuhanku, beri selamat oleh engkau, beri selamat oleh engkau akan umatku ni. Setiap Nabi pakai doa di pintu syurga. Lakah titik syurga, setiap Nabi pakai doa di pintu syurga. Tu Rabbi salim salim. Rabbi wahai Tuhanku, selamatlah umatku. Doa di mana puak Nabi ni? Berdoa di pintu syurga. Puak Nabi kata doa Nabi Adam, doa Nabi selamat umat dia. Nabi Ibrahim doa Nabi selamat umat dia. Nabi kita berdoa Nabi selamat umat dia. Pakat doa, risau, serabu lah. Takut umat dia ni ada hak jatuh dalam neraka, ada hak tak lepas. Lepas tu, dan mula-mula yang meniti daripada segala rasul itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada umat-umat itu ialah umat dia. Umat siapa? Umat dia? Umat Nabi kita Muhammad dahulunya. Nabi kita awal orang lakah titik sirat. Dan umat dia pun awal orang mula lakah titik sirat. Tu dia. Lepas tu kalau hak jatuh neraka pun awal juga. Hak jatuh neraka hak tak lepas pun awal juga. Hak boleh masuk syurga umat Nabi kita paling awal. Lepas tu hak masuk neraka umat Nabi kita juga paling awal. Tu yang kulawai dia. Tu dia.
Itu juga sepa ni, sepa Mekah. Mekah kalau kita buat kebaikan 100,000 ganda. Tapi kalau kita buat kejahatan sepa tu juga 100,000 ganda juga. Madinah 50,000 ganda. Itu dah sebuah kebaikan. Kalau di Madinah tu kalau kita buat kejahatan, dia curi, tu dia apa tu mengeceh tino, sepa tu 50,000 dosa ganda juga. Lek molek pun ganda, lek kejahatan pun ganda. Sepa tu juga dalam bulan puasa ke apa dia? Malam Lailatul Qadar. Malam tu Qadar, kalau kita buat amal ibadat malam tu, kebetulan malam tu 1000 tahun ganda. Semalam tu sama dengan 1000 tahun ganda pahala tu. Kalau pergi buat dosa malam tu, tu dia. Malam tu juga kita pergi buat dosa. Hidup mabuk kaya malam tu. Tu pergi buat dosa malam tu. Kita kata berdoa panggil ganda pun 1000 tahun juga. Malah nak tobat. Ganda malam tu pada pahala 1000 tahun ganda. Ada semua tu 1000 tahun ganda juga kalau buat dosa. Dan di Sirat itu beberapa penyakut dan pegai. Atas di Sirat ada pegai, ada galah duk hai kaki. Ada galah duk sakut kaki bila atas di Sirat ada penyakut dan pegai. Nanti nak sakut mereka yang disuruh akan mereka dengan sakut akan nyonya mereka. Tu pegai tu duk tunggu nanti sakut orang tak lepas ujian. Ujian pertama iman. Kalau tak lepas iman kena sakut kaki dong jatuh neraka. Ujian kedua kita kata ujian bab taharah, bab bersuci, kebersihan, bab asmaya. Kalau tak lepas di situ kena sakut jatuh dalam neraka. Tak lepas bab asmaya kena sakut jatuh dalam neraka. Tak lepas bab puasa kena sakut kaki jatuh dalam neraka. Lagu tu ada sakut pula, ada penyakut. Atas titik sirat tu ada penyakut pula. Nanti nak sakut. Orang yang tak lepas ujian, tak lepas jawab malaikat-malaikat atas titik sirat. Dan pulanglah segala mukmin yang lepas itu, orang mukmin setelah lepas dah lalu ke titik sirat, lepas molek dah, lepas daripada ujian dah kepada haud alam air Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu baru dia minum air Qaul Kausar. Tuhan kita dibaca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ada Qaul Kausar. Lah ni pun ada dah. Nak tahu kata ada Qaul Kausar, cuba pekuk lingo tengok. Bunyi dah air Qaul, air sungai duk lari. Bunyi suara lagu ada puk lingo tengok. Tu panggil suara air Qaul Kausar. Puk lingo tengok, puk lingo. Puk lingo yang rapat bunyi mana? Bunyi suara air sungai, bunyi suara air sungai, bunyi suara air sungai duk lari. Puk lingo yang bunyi air Qaul Kausar. Tu Qaul Kausar ada dah ni. Lah ni pun ada dah Qaul Kausar. Qaul Kausar ni yang berhubung. Yang berhubung. Tu dia ada berhubung dengan sungai ni di Mesir. Yang air Qaul Kausar ada berhubung, ada bersambung dengan air sungai ni. Sungai ni di Mesir. Sungai ni salah satu sungai panggil yang paling panjang dari dunia. Ada kalau kita mengaji perawatan le surat sangkum, le surat hak sia pun ada. Panggil Menam Tiau Tisu ni. Menam Nais. Menam Nai. Sungai ni paling panjang. Lepas tu nombor 2 Sungai Furat di Iraq. Sungai Furat. Sungai Furat. Tapi dekat nak kemat ni, semasa timur Dajjal, semasa dekat nak tubik Dajjal, sungai ni ke. Sungai Furat ke. Marah tak turun hujan sampai 7 tahun. Marah 7 tahun tak turun hujan. Hujan tak ada setitik. Kita semangat 3-4 bulan berteruk dah nak kayu mampu. Semangat sampai setahun tak turun hujan, semangat sampai setahun. Habis dah. Pakat sembahyang hajat geger, sembahyang hajat minta hujan. Semangat 4-5 bulan pakat sembahyang hajat minta hujan. Ni semangat 7 tahun tak. Air sungai ni ke, air sungai Furat tu ke. Tak biasa ke. Tu sungai yang paling panjang di dunia sungai ni. Dia ada bersambung naik
Ya humi ada kau naik ke atas langit. Apa itu air tak tahu. Sungai ni. Tu dia. Lepas pada tu apabila orang beriman berjaya lakukan kita sirah, dapat hadiah boleh minum air sungai ni. Itu air sungai ni pula tukar. Air kolam Kausar. Air kolam Kausar. Tu dia. Kolam Kausar 4 segi. Bumi dia putih, bumi perak yang putih. Perak yang putih, air bersih. Lepas tu rasa dia. Rasa air sungai Kausar ni seperti rasa minuman dalam syurga. Supaya rasa air minum syurga. Minuman dalam syurga. Lepas tu rasa air sungai Kausar ni macam-macam rasa buah-buahan. Dan buah yang panggil fresh juice. Fresh ni panggil apa? Rasa buah kayu hot sup. Fresh, bahasa orang putih kata fresh. Fresh juice. Buah kayu sup rasa minum tu ikut ya ada hak rasa sepengah buah apple, rasa sepengah buah lima, rasa sepengah buah timun, rasa setengah buah tu buah ni ada lah kau. Dalam kolam Kausar tu ikut kita minum rasa macam-macam buah. Tu macam-macam air buah. Tu air kolam Kausar. Nak rasa seperti air susu pun ada. Supaya air tawar saja pun ada. Supaya air buah kayu pun ada. Supaya kita minum air Fanta tu yang rasa buah kayu. Rasa buah kayu dah. Rasa buah strawberry. Rasa buah apple. Rasa buah topoh dan sebagainya. Jadi air kolam Kausar tu rasa dia seperti rasa air dalam syurga. Dan macam-macam rasa wangi dia. Bau sedap dia supaya kasturi. Air tu bau sedap. Lepas tu rasa tu sedap. Apabila orang beriman boleh minum air tu, tak dahaga selama-lamanya. Masuk syurga tak dahaga. Kalau orang masuk neraka pun tak dahaga selama-lamanya. Lepas tu minum air dalam syurga, duk makan dalam syurga, tak dahaga, tak lapar. Tak lapar, tak dahaga selama-lamanya. Makan dalam syurga, minum dalam syurga ni, makan untuk nak puas hawa nafsu. Minum dalam syurga, minum untuk nak puas hawa nafsu. Makan tu untuk calau. Bukan makan untuk lapar dalam syurga. Tak supaya kita dunia makan untuk lapar. Selapar makan. Dalam syurga ni makan apa? Makan minum. Suka kurang 5 kali sehari makan. Makan hak susah, makan hak calon. 5 kali makan dengan hidangan, makan dengan ada ais kering, makan dengan ada buah-buah, dengan minum-minuman, dengan makan yang jenak-jenak 5 kali sehari mengikut waktu kita sembahyang. Sedap tak makan 5 kali sehari calon. Kita calon seminggu sekali pun sedap dah. Dalam syurga calon 5 kali sehari. Subuh calon dapat balasan hak sembahyang subuh. Bawa masuk waktu zuhur calon pula hak kita nak sembahyang zuhur. Bawa masuk waktu asar calon pula kita nak sembahyang asar. Masuk waktu maghrib calon. Masuk waktu isya calon lagu tu. Nak hari lagu tu qasdah qalazak. Tidak ada hari penghabisan. Itu ahli syurga. Hatu rumah kita semati, kampung kita semati dan semua orang beriman, rumah kita semati dan semua kita orang beriman dalam syurga. Sebab apa? Sebab asal atuk nenek kita duduk dalam syurga. Tok ada duduk dalam syurga dah. Ingat Tok Hawa tu duduk dalam syurga. Sebab itu kita ni ada buat syurga. Sebab tok nenek kita duduk dalam bumi syurga dah. Cumanya kena tipu di syaitan. Dengan asbab tu ada turun Nabi ada di atas dunia, asbab melalui tipu di syaitan. Lepas tu ada orang mau tanya, syaitan kita buat apa syaitan? Kalau tak ada syaitan apa senang? Tak ada kita kena sembahyang apa senang, nak puasa apa senang, nak gaji apa gaji. Syaitan tak ada. Nah, pak sultan pun tak ada, pak su pun tak ada, pak teh pun tak ada. Kita senang. Saya buat apa? Buat apa syaitan? Tak ada buat kita saja, syaitan tak sawak. Pakat bersyurga berlaku. Tu. Salah satunya hikmah tengok syaitan ni mudah nak lepas kejahatan. Kejahatan kita lepas ke syaitan. No, anak cucu pun tak sembahyang. Tak arwah dah aja syaitan banyak, lepas ke syaitan. Tu. No, mu tak main ngaji gini. Tak ada arwah je tu. Aku kena tipu syaitan, lepas ke syaitan. Mudah nak lepas kejahatan. Kejahatan ni mudah kita nak lepas ke syaitan. Kalau kebaikan dibangsa pada Allah, hang nak mengaji sembahyang, taufik hidayah tu. Hang nak mengaji ngaji, taufik hidayah tu. Tak boleh kata hak kita. Hak kebaikan tu dibangsa pada Tuhan. Kena anak mu jujur, hak ni hak Tuhan nak beri. Taufik hidayah tu. Tu dia. Hang nak ngaji sembahyang,
Hak ni hidayah taufik hidayah. Ha tu. Hak kebaikan kita dapat Tuhan di bangsa pada Tuhan. Hak kejahatan sana lewat syaitan, lepas kau syaitan. Tu dia. Lepas kau syaitan. Tu dia. Sandar mudah kejahatan, tempat sandarnya syaitan. Kebaikan tempat kita nak sandarnya Tuhan. Hak ni Tuhan nak uji, hak ni Tuhan kurnia, hak ni taufik hidayah Tuhan. Kemudian maka minumlah mereka itu orang mukmin dan segala mukmin. Segala mukmin ni masuk jin manusia, masuk jin dan manusia hak beriman daripada air kolak Kausar. Minum, boleh minum lah kau. Orang beriman boleh minum lah kau. Semua orang ada iman boleh minum air kolak Kausar lagi lah kau. Cuma lambat dengan bangat. Kalau boleh masuk surga cepat, boleh minum cepat. Kalau boleh masuk surga lambat, boleh minum lambat. Air kolak Kausar lepas pada titi sirah. Ada kata ulama ada dua kolak Kausar yang kedua. Setengah ulama kata sebelum nak lapas titi, belum nak lapas titi di pada masyarakat tu lepas tu lepas titi sirah tu dua kali boleh minum. Dan sebuah orang boleh masuk surga dua kali minum. Orang yang beriman hak masuk neraka tu sekali minum. Hak semasa pada masyarakat. Maka hilanglah dahagonya selama-lama. Hilang dahaga selama-lama dan air kolak Kausar ni terlebih putih daripada susu, lebih sedap baunya daripada kasturi. Bau dia sedap serempah daripada kasturi air kolak Kausar ni. Putih daripada susu dan lebih manis, lazat manis jelira daripada menisai madu. Manis sedap daripada menisai madu. Lepas tu dituangkan air daripada sungai Kausar. Bukanya semula. Buka tu apa buka? Lebar dia. Luah dia tu semula perjalanan. Dan panjangnya begitu juga. Maknanya 4 segi. Panjang dia pun semula perjalanan. Jadi 4 segi kolam Kausar ni. Pendeknya kolam Kausar ni 4 persegi. Siliam caturak ni. Kalau bahasa Syiah bagi kolam Kausar ni bentuk dia 4 persegi caturak. Dia ada 4 persegi perkha ni panjang satu pihak, panjang satu pihak. Namanya siliam perkha. Jadi kolam Kausar ni 4 persegi siliam caturak. Tu ngaji kanisa, ucapan kanisa. Dan di keliling kolam Kausar ni ada apa? Keliling dia ada libar apa ceret, ada gayung, ada penyedok. Dek tu nak minum lagu mana? Kalau mulut semua babi pula. Serok air kolak Kausar tak ada gayung. Serok sepuluh pula. Ada cedok dia, ada gayung dia. Di kolak Kausar tak ada batir dia, ada cedok dia, ada gayung dia. Sufamu bilangan bintang-bintang di langit. Banyak semuanya bintang di langit. Gayung dia, batir dia nak minum tu banyak seperti bintang di langit. Tak tahu nak bilang, dia tidak bilang bintang. Ada orang nak bilang bintang, orang gila. Dia bilang, puan-puan dia bilang bintang. Suti 2 T, 10 T, 100 juta T tak habis. Dia bintang banyak. Tu bintang-bintang di langit. Ada orang bilang bintang. Orang tengah-tengah tu kuamrak. Tengah-tengah tu kuamrak dia tengok bintang, bilang bintang. Lepas tu dia senyum sorry. Dan berkhilaf-khilaf ulama pada mengatakan haud itu kemudian daripada sirat. Itu ada khilaf. Ada ulama kata oleh Nabi ni lepas pada titik sirat pun ada. Atau belum daripada sirat. Ataupun setengah ulama kata, setengah orang alim kata belum pada titik sirat ada oleh Nabi dah. Lepas titik sirat ada ulama kata, belum pada titik sirat pun ada ulama kata. Jadi apa makna khilaf? Ikhtilaful ulama rahmatul lil alamin. Khilaf ulama jadi rahmat untuk kita. Ihtimal kata kalau pasal belum titik sirat pun ada, selepas titik sirat pun ada. Boleh makan, boleh minum 2 kali. Nisbah orang beriman hak jaya ni. Dan tiap-tiap itu diihtimalkan dan diihtimalkan ada keduanya. Apa? Ada keduanya kolam Kausar. Ihtimal ada kedua.
Bukan dok khilaf ulama kata setengah belum titik syirak, kata setengah lepas titik syirak. Jadi hak ulama tanggung boleh jadi ada kedua boleh itu. Sebelum titik syirak boleh minum dah sekali, lepas titik syirak ada pula boleh minum pula. Satu dua kita kata lagu mana? Dua kita kata lagu mana bukan dok khilaf ni buku Qolai Kausar ni. Dua kita kata alhamdulillah masya Allah. Segala puji bagi Allah, apa yang Tuhan kehendak benar terjadilah. Masya Allah. Mana masya Allah bukan. Masya Allah bukan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak adalah. Kalau Tuhan tak kehendak tak ada lah. Jadi kemungkinan Tuhan kehendak boleh ada dua-dua. Ada pada kausar sebelum lakoh titik syirak, ada pula satu lagi selepas lakoh titik syirak. Habis itu dan adalah orang-orang yang lepas meniti itu dan orang yang berjaya lakoh titik syirak dah boleh minum air sungai Kausar. So lepas tu dia boleh gapo lagi? Lepas tu dia boleh mandi pula di dalam sungai hayat, namanya sungai. Namanya sungai. Lepas tu boleh mandi pula. Boleh minum, boleh makan, boleh mandi pula dalam sungai yang bernama Al-Hayat. Sungai itulah baru berubah kita. Hak hidup jadi hidup macam, hak kulit kena jadi kulit terik, hak mata ripit jadi mata bulat molek. Tu dia. Hak telinga tak ada jadi telinga ada. Hak tangan kotak jadi tangan panjang bujur molek. Tu comel. Lepas pada mandi dalam sungai yang bernama Al-Hayat. Maka apabila keluar dan naik daripada mandi itu, lepas pada mandi menyelam, maka teralihlah rupanya jadi comel loteng. Comel lagi loteng lagi. Comel loteng. Tu loteng tu apa tu? Loteng tu takkik. Boleh tanya loteng tu apa makna pula loteng? Loteng tu panggil takkik pada comel. Comel loteng. Kalau kata sedia kalau. Putih jeluih. Hitam legang. Tu takkik dia. Kalau merah menyala. Bukan duk menyala seperti takkik. Nak mempuaskan kata merah menyala. Hitam legang. Tu panggil jalan. Comel gulawanya comel loteng. Bahasa saya panggil kam apa? Kam kelongcong dia. Panggil perkataan yang ada panggil apa? Yang seimbang. Perkataan yang seimbang. Kelongcong macam saja. Jadi comel loteng. Maka setelah rupa comel dah barulah layak untuk masuk syurga. Kita masuk syurga ni bukan rupa ni. Sebab tu Nabi kata kelolong orang tua ni. Nabi kelolong orang tua kita tanya Nabi, wahai Rasulullah, orang sepupu hamba ni boleh dah masuk syurga? Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Orang tua tu teriak sampai Nabi suka, Nabi senang. Dia kata lagu ni, dalam syurga yang tak ada hak tua. Dia masuk syurga tak kira hak tua, tak kira hak muda, comel belaka, muda belaka. Supa dengan umur 33 belaka, umur sebaya. Itu umur selagi, umur seperti umur Nabi Isa. Semasa Tuhan angkat naik ke langit itu umur 33 belaka. Ahli syurga ni. Tak tua, tak muda, dia tak betul. Rupa duk kau muda, kau putih, kau comel. Lagu itulah ahli syurga. Maka setelah itu dimasukkan syurga ke semua puana. Puak hak boleh mandi dalam sungai Al-Hayat. Puak hak boleh mandi dalam sungai Al-Hayat. Bangkit naik daripada mandi saat ni boleh masuk syurga belaka. Malaikat apa Malik Ridwan lama. Ahlan wa sahlan. Bahasa saya panggil yindi tonrab. Malik Ridwan panggil yindi tonrab. Ahlan wa sahlan, ahwan wa sahlan wa marhaban bikum. Wa marhaban bikum. Lepas tu Malik bawa ke apa? Malik hadiah ke apa mudah masuk syurga ni? Malik itu Malik Ridwan hadiah pakaian.
Kena tukar lah pakaian kita ni, kena tukar cuk lah, tukar cuk tu masuk syurga. Lepas tu hadiah makan ni, buah kayu, buah apple. Hadiah buah apple, lepas tu hadiah pakaian mula-mula masuk pintu syurga. Buah masuk dah boleh hadiah ke neraka. Ke neraka orang jatuh boleh kuda. Orang Tino boleh naik unta. Tino tu kokah di Mekah coba naik unta dia. Dan syurga ni naik unta ke Tino. Hak jatuh ni, hak ada kuda tu naik kuda. Tu boleh naik kuda. Dan sahabat-sahabat pun naik kuda. Nabi kita naik kuda. Hak Tino naik unta. Siti Aisyah naik kuda. Siti Aisyah naik kuda. Naik kuda pula, naik unta. Hak Tino dapat hadiah unta merah. Hak jatuh dapat hadiah kuda yang cantik, yang comel. Itu keneraka ahli syurga. Kemudian kata dia, alhamdulillah, masya Allah, segala puji bagi Allah, masya Allah. Tu gapo? Apabila kita mendengar berita kebaikan, berita molek, berita kebaikan di sahabat kita ke, di anak bini kita ke, di mak pak kita ke, di orang kampung kita kata mana? Dengar berita kebaikan. Kita dengar orang boleh kuambil, boleh molek, boleh kebaikan. Lagu ni kita kata alhamdulillah, muncul. Boleh demo ke tanah tu? Muncul alhamdulillah, masya-Allah. Boleh mau dana kata biar baru ni pai merah ni. Kata lawan alhamdulillah, masya-Allah, tahu demo. Timur panggil apabila orang saudara kita dapat kebaikan, kita kata alhamdulillah, masya-Allah. Apabila dengar berita tak molek, berita kena bala, kena kemalangan, kita kata inna lillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kata untuk orang mati saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan dengar orang mati. Dengan kena kemalangan, dengan kena ujian pun sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi bahawa sesungguhnya aku ni bagi Allah, milik Tuhan. Lepas tu kita ni akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya sesungguhnya raji'un, kita semua ni kembali ilaihi ilallah, kepada Allah belaka. Sama dia tajuk selepas ni pula insya-Allah mungkin minggu hadapan minggu hadapan ni Isra Mi'raj lagi mana? Masuk bulan Rajab dah. Ya tajuk sana. Tak tangguh dulu ke nak sambung lagi. Kalau nak sambung Isra Mi'raj pun boleh. Sama tahu boleh Rajab. Baca Mi'raj lah, mana Isra baca dah tanpa belum kawin kita baca dah. Tapi boleh nak baca Mi'raj boleh kawin. Gimana buat? Tak baca Isra Mi'raj kita ni. Kalau sambung Isra Mi'raj ada kitab Sifatul Muhtar. Tak ada Isra Mi'raj. Boleh tajuk sah. Tajuk sah. Ada tajuk anak kita ni. Tajuk syurga dengan neraka. Tajuk syurga, tajuk neraka. Dia panggil alam yang kelima, fasa kehidupan kita yang kelima. Kali itu minggu depan ni kita buat persiapan untuk sambungan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pula. Maknanya semasa Nabi naik ke langit pula. Tu masa Nabi naik ke langit. Nabi terima sembahyang. Kita baca Kokogi dulu, ada bulan Rajab Kokogi dah. Dah 2 minggu ke 3 minggu Kokogi sampai habis tajuk dia. Dalam bulan Rajab. Sebagai peringatan. Dan kita baca Isra Mi'raj, so kita khabar kata, masuk dah bulan Rajab, dekat dah puasa pula. Lepas bulan Rajab Sya'ban Ramadan, puasa pula. Nak masuk dia puasa jauh dekat nak puasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala